Mi Azil. Ya, kita ketika Sumi Azil. Kita tengok malunya rasa. Ketahui khasiat Nespresso penuh krim. Penuh kebaikan, penuh potensi. Deodorant Nivea dengan vitamin C tulen untuk kuasa 5 kali kecerahan. Okey, apa-apa pun, cerita pertama aku ni, aku just nak cerita sikit pengalaman malu aku dan dalam masa yang sama juga dia kelakar bila aku teringat balik. Kalau korang ingat, aku pernah share sekali pengalaman malu aku time sekolah menengah. Dan benda tu bagi aku kelakar lah juga bila aku ingat balik, kan? Tapi dalam cerita kali ni lah, pengalaman ni dia selalu buat aku macam tersengih seorang-seorang bila aku teringat cerita tu. Sumi, aku ada masalah sikit dengan kucing aku. Oh, ya ke? Masalah kucing? Penting ni, level masalah dunia ni. Kucing aku ni kan, dia... Kenapa Sumi? Oh, tak ada apa-apa. Cerita. Kucing aku ni. Kau kenapa Sumi? Tak fokus pun aku tengok. Oh, tak ada apa-apa. Aku teringat benda kelakar jadi kat aku. Tapi konteks cerita aku ni adalah benda memalukan yang jadi kat aku. Dan aku rasa kelakar. Sebab ada juga benda memalukan jadi kat kawan-kawan aku. Dan aku tak naklah share benda-benda tu semua dalam video aku ni kan. Sekarang, mungkin nanti bila aku dah tak ada modal nak cerita apa, dan aku harap kawan aku tu janganlah marah kalau aku share cerita pasal korang sebab yelah mengaibkan korang kan. Woi, Sumi tengah aibkan kita guys. Jom katok dia. Okey, apa-apa pun, cerita pertama aku ni adalah benda ni jadi masa aku sekolah menengah dan masa tu aku tingkatan 1. Ada satu masa ni, masa tu kelas aku cikgu tak masuk. Macam biasalah budak-budak start buat bising dan buat hal masing-masing. Aku ni pula ada satu habit masa sekolah, iaitu aku kalau cikgu tak ada, aku akan melukis kartun dalam buku aku ataupun aku akan baca komik. Aku tak ingat mana satu yang aku buat, tapi aku tahu aku memang fokus ya amat lah sampaikan memang aku tak sedar langsung apa jadi benda kat sekeliling aku. Tiba-tiba masa tu satu kelas aku senyap. Pak! Aku masa tu terus berdiri dan menjerit, "Malaikat lalu!" Fun fact sikit, aku tak tahulah budak-budak sekarang cakap apa. Tapi time aku dulu, kalau dari suasana bising, tiba-tiba senyap, kita orang akan cakap, "Malaikat lalu." Tanpa aku sedar masa tu, kat belakang aku ada cikgu rupanya masuk dalam kelas tu dan dia cakap, "Malaikat lalu ya Sumi." Cikgu ni dia memang terkenal dengan kegarangan dia kat sekolah aku. Jadi dengan singa sama level je. Kalau dia nak bergasak dengan singa tu, dia boleh je kalau dia nak. Dan budak-budak kat sekolah memang tak nak cari pasal lah dengan cikgu ni. Dan aku ni pula boleh pergi malaikat lalu dengan dia. Cerita kedua aku ni pula adalah cerita masa aku dekat universiti. Masa ni aku ambil degree. Satu masa ni, aku on the way dari satu tempat ke universiti dengan seorang kawan aku ni. Masa tu aku tengah drive. Dan tiba-tiba ada seorang lecturer aku ni, dia call aku sebab dia nak tanya pasal assignment yang aku buat under dia. Masa tu aku ingat lagi lah. Tanpa aku sedar masa dia tengah call tu, tiba-tiba dekat tengah jalan raya kita orang tu ada satu beruk. Dan aku tak ingat lah dia dah mati ke, dia hidup lagi ke tengah tidur ke tengah jalan raya tu. Tapi apa-apa pun, masa tu lecturer aku tu call dan masa tu aku angkat dan aku terkejut. Kat tengah jalan raya tu aku terus terjerit, "Bro!" Lepas lecturer aku tu habis call aku dan dia tanya semua pasal assignment tu. Dan aku pun letak lah. Dan kawan aku tu cakap dengan aku, "Kau panggil lecturer kau tu beruk?" Serius lah, masa tu aku betul-betul malu. Pasal aku terjerit beruk tiba-tiba kan. Aku harap lecturer aku tu tak anggap macam aku ni panggil dia beruk lah. Minta maaf Encik kalau tengok video ni saya tersasul. Cerita ketiga ni pula ada benda yang jadi masa aku baru habis sekolah ataupun habis diploma. Aku pun tak ingat antara dua time tu. Aku confused sikit. Kisah dia ni bermula dengan kita orang nak pergi solat Jumaat. Iaitu aku dan dua orang lagi adik. Masa tu kita orang pergi dengan naik satu motor je. Tapi bertiga. Untuk tak nak dikecam oleh siapa-siapa sebab aku melanggar undang-undang jalan raya. Jarak surau tu dengan rumah aku tak jauh mana pun sebenarnya. Boleh jalan kaki dah sampai. Tapi disebabkan kita orang bertiga ni malas sangat dan masing-masing tak nak ambil risiko untuk bakar lemak kita orang pun pergi je lah naik motor. Dah lah salah seorang adik aku tu badan besar. Lepas tu berhimpit-himpit 3 orang pula. Jadi motor tu pun struggle lah sebab nak cuba bawa kita 3 orang yang berat ni. Benda ni jadi masa aku balik pada solat Jumaat. Masa tu kita orang lalu kat satu depan kedai makan Cina ni. Dan dekat situ ada satu bumper besar sikit tau. Tak adalah besar mana sangat. Tapi masa lalu bumper tu, tiba-tiba motor kita orang ni macam struggle nak naik. Yelah sebab 3 orang kan. Dan masa tu aku tengah pakai gear tinggi pula. Masa tengah pulas throttle tu punya pulas, aku pun turunkan lagi. Dan korang boleh expect lah kot apa jadi kalau tiba-tiba aku turun gear time aku tengah pulas throttle. Motor aku time tu tiba-tiba terwheelie dan naik terus ke depan lalu bumper tu. Aku masa tu habis lah. Tapi yang bestnya, motor aku ni still balance dan tak jatuh.
Kaki kiri aku masa tu macam terklepek sikit sebab panik sangat dan cuba nak balance motor kan, dan menyebabkan kaki aku masa tu berdarah. Yang paling aku tak tahan masa tu, adik aku berdua kat belakang, muka dia relax je, chill je. Dan tak ada seorang pun menjerit ataupun react. Dan kita orang selamba je wheelie motor kita orang kat depan kedai makan tu. Aku tak tahulah dia orang fikir apa, tengok budak-budak ni baru balik dari solat Jumaat dan merepek. Benda ni jadi dalam tak sampai 2-3 saat je pun. Dan lepas tu motor aku jatuh balik balance dan kita orang pun balik ke rumah kita orang macam biasa. Aku kat rumah tanya adik aku lepas tu, asal korang diam je dan tak jerit apa-apa pun kat belakang tadi. Dia orang cakap, dia orang dah reda macam tu. Kalau jatuh lah dia orang cakap. Cerita ni antara cerita-cerita yang kalau aku dengan adik-adik aku ingat balik kita akan gelak. Dan for your information, aku bukan mak rempit dan aku tak pandai pun nak wheelie motor. Dan benda ni sebenarnya ada benda yang bagi aku pengalaman yang memalukan plus kelakar plus bangga jugalah kot sebab tak ada experience tapi boleh wheelie. Okay. Dan tu je lah cerita aku dalam video kali ni. Hidup ni sebenarnya banyak benda-benda best dan tak best akan jadi kat kita. Tentu yang game ni adalah game paling seram aku main masa kecil. Tapi sekarang ni aku tengok dah banyak dah game. Dan dia terkejut paling beria sampai aku join terkejut berjemaah dengan dia sekali tu. Tu salah satulah experience yang aku main game seram dengan kawan aku. Tapi kali ni it will be another story. Cerita lain. Cerita aku main game seram dengan kawan jugalah. Okay, masa aku tingkatan 1, bila time cuti sekolah je, aku akan selalu stay up dekat satu rumah kawan aku ni. Time tu aku dengan kawan aku ni, kita orang akan spend time lah buat benda apa-apa time malam tu. Kadang-kadang kita tengok movie, kadang-kadang kita main game. Pernah sekali kat kita orang boring sangat, kita orang bercosplay. By the way, aku dengan kawan aku ni bukan cosplayer je. Masa tu kita orang cuma macam tepu sangat tak tahu nak buat apa. Kita pun buat je lah apa benda yang kita nak buat. Dan satu time ni kita orang main game seram, iaitu game Resident Evil. Aku masa tu macam ada bang keberanian aku lah untuk berapa lama aku boleh tahan dalam game seram ni. Weh, kau sambung lah pula. Keberanian aku dah habis. Takut weh. Sebenarnya bila dah besar ni aku main balik kot game tu dan tak adalah takut sangat. Nak takut apa? Aku ada pistol kot. Tembak je lah kan. Mana zombie-zombie semua? Datang. Anak kau juga nyawa tu. Anak kau yang breakdance tu. Tu lagi game yang aku main masa aku kecil dan aku cuak sampai peluh-peluh tangan adalah game Siren. Game ni dibagi aku takut sangat masa tu sebab watak dia tu tak ada weapon. Jadi korang bayangkan masa tu aku main, kalau aku tu jumpa hantu ke raksasa ke dalam game tu, aku nak buat apa? Nyaman mati. Apa-apa pun, game ni aku start main masa tu aku baru dapat PS2. Untuk senang balik aku ingat secara jelas game ni, aku main balik lah baru-baru ni. Sebab memori kanak-kanak aku just ingat benda-benda seram je. Detail game semua aku lupa. Dalam game ni, aku start sebagai satu karakter budak lelaki ni. Dan aku sedar-sedar, aku dekat tu tempat yang entah kat mana tak, tapi aku bersendirian. Dan aku ternampak macam ada satu kumpulan misteri kat dalam hutan tu. Dan tiba-tiba je ada polis datang dan kejar aku. Polis ni dia macam zombie sikit sebab dia punya pergerakan badan dia macam lenglang-lenglong gitu je kejar aku. Tapi dia ada pistol. Aku pun masa tu larilah dan masuk satu office ni. Dan masa dalam office tu aku terjumpa satu kunci. Dekat dalam office tak ada laluan lain tau. Laluan lain yang membolehkan aku lari daripada polis tu. Jadi aku kena lalu balik pintu aku masuk tadi. Di mana dekat depan pintu tu ada polis zombie tu tengah jaga. Seram weh masa tu. Lepas aku dapat keluar daripada pintu tu, aku ingat lagi lah aku menggelabah tak tahu nak buat apa. Dan polis zombie tu dah tembak-tembak aku dengan pistol dia. Dan masa tu aku ternampaklah satu truk kecil ni dekat tepi map tu. Dan kunci yang aku ada tadi ni adalah untuk buka truk tu. Aku pun gunakanlah kunci ni untuk buka pintu kereta ni. Dan game tu tiba-tiba keluar notification. Nak buka pintu? Yes, of course. Polis zombie dekat belakang aku je ni. Lepas aku dah buka pintu tu, game tu keluar notification lagi. Nak masuk dalam truk? Mestilah nak masuk dalam truk. Takkan nak ada terbumbung truk pula kan? Lepas aku masuklah kereta tu pula, polis tembak je kereta aku dan aku lepas tu menggelabah tak keruan dah. Lepas tu game tu ada notification lagi cakap, nak masukkan kunci? Ya, mestilah nak masukkan kunci. Lepas tu game tu keluar lagi info dan cakap, kunci dah masuk dan boleh start engine. Dan lepas tu game tu tanya lagi pula, nak start engine? Mestilah nak start engine. Lepas tu aku pun bawa lagi kereta tu dah langgar polis tu. Sayonara polis. Dan ini adalah benda yang akan jadi kalau aku berjaya. Dan seperti biasalah, aku tak berjaya pun. Sebab mungkin masa aku kecil dulu aku sibuk panik sangat dan tak keruan. Sampai bila game ni keluar apa-apa instruction pun aku tak boleh nak fokus. Kena masuk kunci. Macam ni. Buat apa tu? Perlu bantuan ke? Dan terus melekat dalam otak aku time tu yang game ni adalah game paling seram aku main masa kecil. Tapi sekarang ni aku tengok dah banyak dah game-game seram yang keluar sampai melimpah-limpah kadang gandum banyaknya. Tapi biasalah, benda yang kita takut time kecil-kecil kadang-kadang tak ada pun kita bawa sampai besar. Dah besar ni aku main lagi game-game seram kadang-kadang, tapi tak adalah aku menggeletar tangan kalau aku takut sangat. Menggeletar sikit je lah dalam jantung. Dan kalau game tu tak ada weapon pun aku anggap tu sebagai challenge. Bring it on.
Aku tak ada dah takut terkejut-terkejut over ni. Tapi pernah agak lah 2-3 kali aku ada satu time ni aku terkejut sangat sebab aku memang tengah fokus habis kat skrin tu. Lepas tu monster tu jump scare depan-depan kamera aku. Mana aku tak terkejut weh. Aku menjerit sampai jiran rasanya boleh dengar. Peekaboo. Kita akan tengok. Hai anak kucing. Seekor je ke anak kucing? Mak mana? Oh, ya ke? Mesti lapar kan? Ada ustaz cakap, kalau kita bagi kucing makan kat tepi jalan ni, kita akan dimurahkan rezeki. Nah, makanlah. Makanlah dulu ya, dan doakanlah aku ni dimurahkan rezeki. Anak kucing kena duduk kat luar. Bye.